Bila anda baca Bismillahirrahmanirrahim, selepas daripada kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, atau lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hendaklah anda meniatkan keberkatan kerana memulakan bacaan kalam Allah yang firman Allah. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kita niat sekali di sana untuk mendapat keberkatan. Kerana setiap amalan yang dimulakan dengan Bismillah, yang tidak dimulakan dengan Bismillah, maka akan putus keberkatan. Di dalam hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana setiap amalan yang baik yang kita lakukan tidak dimulakan dengan Bismillah, maka akan putus dari segi keberkatan. Jadi untuk dapat keberkatan itu Bismillah, kita dapat keberkatan. Bahkan kita nak turun ke masjid, apa saja perbuatan kita, nak makan, nak minum, apa saja yang elok, maka hendaklah dimulakan dengan Bismillah. Tak baca Bismillah, maka akan kurang dari segi, hilang dari segi keberkatan. Kemudian ketahuilah bahawa maknanya, iaitu apa makna Fatihah itu. Semua perkara-perkara itu akan berlaku dengan kuasa Allah Ta'ala. Dan bila kita mengiktikadkan bahawa semua perkara-perkara itu di dalam kuasa Tuhan, tentulah tiada daya lagi bagi kita. Jadi apabila setiap amalan pekerjaan kita yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahawa kita sudah menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Dan kita mengiktiraf bahawa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah tahu, kalau kita turun di pagi nak cari rezeki, nak pergi ke pasar, nak pergi ke buat kerja apa pun tak kira lah, baca Bismillahirrahmanirrahim, makna seolah-olah kita menyerahkan segala urusan kita itu dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam nak lakukan satu kerja, kita berserah kepada Allah. Tanda kita berserah kepada Allah itu dengan kita mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, aku mulakan pekerjaan aku ini. Dia banyak takdir kan. Aku mulakan pekerjaan aku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Takdir gitu. Jadi bukan bismillah saja kan. Bismillah tu makna kita mulakan. Abda'u kan. Abda'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan pekerjaan aku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan penulisan aku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan apa? Langkah aku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Balik rumah, langkah masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim dengan kaki kanan. Jadi semua itu membawa keberkatan. Sebab tu kalau kita daripada masjid balik rumah, bagi salam Assalamualaikum, sebelum bagi salam nak masuk rumah tu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam kat tuan rumah atau kat ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, langkah dengan kaki kanan. InsyaAllah kita bawa balik sekali dengan keberkatan yang kita dapat daripada rumah Allah. Kerana masuklah rumah Allah ini ada dapat rahmat. Kita main dibaca doa langkah kaki kanan, kita baca Allahumma ftah li abwaab rahmatik, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, Allahumma ftah, bukalah kepada aku pintu-pintu rahmat-Mu yang ada dalam masjid ni. Mana pintu rahmat? Bila kita balik bawa balik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Sebab tu langkah rumah pun, nak masuk dalam rumah pun Bismillahirrahmanirrahim. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambung dengan doa-doa makan, doa tidur, apa saja doa. Tambah kata ulama, kita baca pula Bismillah itu sebelum tidur baca 21 kali. Masya-Allah. Baca doa 21 kali ini, kata orang tua-tua dulu ni, termasuk tak tahulah orang tua-tua dulu kata, kalau niat nak tumbuk orang tu, nak tumbuk pergi rebah, baca Bismillahirrahmanirrahim, niat nak tumbuk rebah, insya-Allah sekali tumbuk dia rebah jatuh. Tu kata orang tu. Tu kata ilmu kebal. Tu hebat. Nak bagi nampak Bismillahirrahmanirrahim kuat lagi, bukan je Bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak dengan nama Allah yang tidak dapat mudarat, dengan nama Allah itu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwas samiul alim, dialah yang Maha mendengar lagi Maha amat mengetahui. Ada apa nama
Untuk guru saya cerita di Kelantan, Syekh Ahmad Marak lah. Dia amat bukan pensyarah almarhum lah, pensyarah di apa nama di Sembilan Puri. Ada seorang tu dia belajar ilmu kebal. Dia belajar ilmu kebal ni kira hebat lah. Tapi dalam dia belajar ilmu kebal ni, orang tikam tak, tapi banyak cubaan. Naik basikal jatuh, kan? Naik pokok jatuh, tapi kebal tak ada apa-apa. Tapi susah hidup dia. Susah sangat. Orang kira nak cuba dia, pergi dalam bendang tahu apa, ditok kaca, dia tak ada apa, hebat. Tak berdarah, tak apa, tak luka. Orang tikam dia, orang tumbuk dia, orang telah dia, orang lagak dia. Tapi naik pokok jatuh, semua jatuh. Tak senang hidup dia. Lalang sekali dia pergi jumpa Tok Guru, anak sekali. Tok kata hang tinggal segala amalan-amalan khurafat hang tu, hang amal dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kerana sabit dalam hadis Nabi SAW, siapa yang beramal dia 3 kali sebelah pagi dan 3 sebagi sebelah petang, insya-Allah tidak akan dapat mentorakkan dia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Masya-Allah, hebat. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Hebat. Lepas tu dia tinggal semua, dia beramal. Bukan dia baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Dia ganti dengan amalan-amalan hak yang khurafat dia dulu ni. Dia baca sehari beribu-ribu kali. Dan masya-Allah dia dapat lebih daripada apa yang pernah dia dapat dulu masa belajar ilmu kebal dulu. Hebat tuan-tuan. Hebat. Ini kata berkat bismillahirrahmanirrahim. Niat untuk mendapatkan keberkatan. Tetapi kita kena faham bahawa dalam surah Al-Fatihah, bismillah ini adalah satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada ayat-ayat Quran atau satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi bacaan orang yang berpegang kepada bismillah ini adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, maka membaca bismillah ini adalah wajib. Kalau dia tak baca, maka batal sembahyang dia. Kenapa tak cukup bilangan ayat Al-Quran, ayat surah Al-Fatihah, iaitu 7 ayat. 7 ayat ni saya dah beritahu. Jadi maknanya wajib dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi mereka yang tidak mengatakan bahawa bismillah itu salah satu daripada ayat daripada surah Al-Fatihah, maka dia tidak wajib. Tetapi dia wajib menghormati orang-orang yang berpegang dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat. Jadi dia kena baca juga pelan-pelan, kan? Walaupun dia tak baca kuat, tetap bacaan kuat, nyaring ataupun baca perlahan itu bab lain. Tapi wajib itu lain. Bismillah, Allahu Akbar, baca kita semua bacalah pelan-pelan. Apa orang kata jangan tahan-tahan, baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru jadikan surah alhamdulillahirabbil alamin. Mana kita menghormati bagi orang yang orang yang membaca, orang yang mengatakan bahawa berpendapat bahawa bismillah itu adalah salah satu daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Saya terjumpa dalam kitab yang disusun dalam Tazkiratul Musalli yang disusun oleh Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin. Dia mengatakan mana kalau orang yang kita mazhab Syafi'i ni yang mengatakan bismillah itu wajib, maka lebih afdal orang Syafi'i jadi imam. Kalau ada orang mazhab lain, jadi mazhab Syafi'i lebih afdal sebab dia baca bismillah. Dan dia baca misal orang lain sunat saja. Mazhab lain kita wajib. Jadi wajib maknanya selesai masalah. Dan bila kita mengiktikadkan bahawa semua perkara-perkara itu dalam kuasa Tuhan, jadi apabila kita baca bismillah, mana kita telah mengiktikad, menyerahkan segala amalan yang kita buat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah tiada daya lagi bagi kita pada ketika itu apa yang ada pada kita. Kita hanya hamba Allah yang tidak ada daya dan tidak ada kekuatan apa-apa melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan Allah, dengan taufik daripada Allah, dengan hidayah daripada Allah dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita membaca alhamdulillah, artinya segala puji-puji bagi Allah. Segala puji-pujian hanya saja tertentu bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah.
Jadi alhamdu tu dia terjemah dengan segala puji-pujian. Pasal bagaimana mai segala tu? Tak ada apa kalau kita tengok dalam kamus betul alhamdu makna bermula puji. Puji itu bagi Allah. Tiba-tiba pun segala. Mai di mana segala? Makna alif lam yang ada di situ ialah alif lam jinsiyah. Jadi alif lam yang menunjukkan bahawa semua jenis puji-pujian itu semuanya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja pujian, sama ada puji Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri ataupun Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba-Nya ataupun hamba-hamba Dia memuji Allah Subhanahu wa taala ataupun hamba-hamba Allah memuji sesama hamba-hamba Allah. Semua pujian, 4 jenis pujian ini semuanya kembali hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kelebihan yang ada pada manusia yang kita puji pun cantiknya, comelnya, hakikatnya ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi comel, Allah bagi cantik. Jadi semua kembali kepada Allah. Pandai sungguh hang buat macam ni, pandai sungguh buat rumah, pandai sungguh buat begini-begini. Hakikat kepandaian itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji-puji sama makhluk pun kembali hakikatnya kembali kepada Allah. Jadi di sini alhamdulillah makna segala puji-pujian yang disebut jenis 4 jenis pujian tadi semuanya hakikatnya adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna dia apa pula? Tadi arti. Maknanya segala kesyukuran taklah ditujukan kepada Allah semata-mata. Jadi semua jenis kesyukuran tadi, yang jenis 4 tadi, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada yang lain. Kalau ada orang puji kita bukan kerana Allah, puji kerana nak godek kita, ambil basiak bentuk tak atas kepala dia. Kan? Nak balik. Bukan nak bagi aku jadi baik kan? Nak bagi aku riak, nak bagi aku rasa besar diri dan sebagainya. Tapi kalau semata-mata kerana Allah, kita pun amin kan? Amin. Kaya insya-Allah amin. Mudah-mudahan kaya semua. Kerana Dialah yang memberikan semua nikmat-nikmat itu. Hakikatnya yang beri segala nikmat, kecantikan, kekayaan, kepandaian, pintarnya bercakap, pandai dalam ilmu, berdiri ilmu dan ilmu dan sebagainya, itu hakikatnya semua nikmat yang ada pada makhluk itu hakikatnya ialah daripada nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menganggap ada lagi nikmat dari selain Allah Taala, kalau kita duk kata nikmat tu aku punya lah, macam Firaun, macam Namrud dan kuncu-kuncu dia, kalau duk anggap macam tu ada selain daripada Allah, ataupun dia menunjukkan kesyukuran kepada selain daripada Allah. Kesyukuran dia berterima kasih selain daripada Allah. Dia buat satu-satu itu selain, bukan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi ini? Sebab kita tengok dalam yang ditulis oleh di antara perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah kita. Kan? Kita berkhidmat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmat ni makna kita buat kerja, memperhambakan diri dengan tidak menuntut apa-apa bayaran, tidak menuntut apa-apa upah. Kita berkhidmat semata-mata khidmat. Macam khadim, macam khadimur haramain. Kan, orang yang berkhidmat untuk, dulu panggil Raja Haramain kan. Raja Allah ni patut tukar pula apabila orang marah, apabila ulama-ulama menyebut hamba ni bukan raja, hamba ni adalah khadim, hamba yang menjaga Kaabah, menjaga 2 tanah haram. Lepas tu dia panggil khadimul haramain. Khadim maknanya orang yang berkhidmat. Orang khidmat bukan orang yang bekerja, bukan orang yang memerintah, tapi orang yang berkhidmat untuk menjaga 2 tanah haram. Jadi timbullah istilah-istilah seperti berkhidmat untuk negara, berkhidmat yang ni. Di antara perkara-perkara yang tadi, kata guru saya, kalau kita berkhidmat hanya kerana Allah, hanya untuk Allah. Kalau khidmat, tak tahulah kalau maksud istilah bahasa Melayu, tak tahulah kalau dalam kamus Dewan Bahasa kata khidmat tu maksud apa, tak tahulah. Tapi kalau dalam hakikat bahasa Arab dan tu buat khidmat, maknanya kita buat hanya kerana untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berkhidmat kerana Allah. Jadi perkara-perkara tu boleh
di antara perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadat. Berkhidmat selain daripada Allah, bukan kerana dia itu terpaksa, bukan dia syukur berterima kasih kepada yang lain selain daripada Allah, itu bukan kerana orang paksa dia tak. Hang kena terima kasih kalau anda ni, hang kena terima kasih. Kita ni susah tak ada arah. Syarif sana tak dapat saya itu kena juga nak buat macam terpaksa kan. Terpaksa terima hakikat. Mengaku tak apalah, terima kasih, syukur lah. Tanda syukur apa? Tanda syukur hang kena sokong aku lah. Tu. Tanda terima kasih dekat aku. Tapi selain daripada Allah, bukan kerana terpaksa, maka jadilah segala bacaan bismillah dan alhamdulillah yang disebutkannya itu tadi tiada berguna. Tak ada makna apa-apa, tak jadi apa-apa. Walaupun dia baca bismillah, walaupun dia baca alhamdulillah, tidak menjadi manfaat kepada dia dan tidak berguna. Tidak berguna, tidak menjadi manfaat kepada dia. Sia-sia saja dia kata. Macam kita lah, kita nak hormat kepada seorang kan, contohlah Tok Guru lah. Tok Guru kita duduk ramai-ramai, tiba-tiba dalam satu majlis, tiba-tiba Tok Guru masuk kan. Tok Guru masuk, kita pun ramai di antara kita yang bangun kerana menghormati Tok Guru, bangun. Kemudian ada yang tak bangun kan, ada yang tak bangun. Tapi oleh kerana ramai yang bangun, dia pun slow-slow bangunlah di belakang. Tapi dia tak niat untuk menghormati, dan akhirnya dia bangun juga. Jadi maknanya yang pertama, orang yang bangun bila nampak Tok Guru masuk dalam majlis tu, dia dah hormat, dia bangun. Dia dah bangun daripada majlis. Bila dia bangun, maknanya dalam hati dia niat untuk menghormati Tok Guru, menghormati orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia, sebab dia alim, dia memiliki ilmu yang tinggi, maka kita hormat. Maka semasa kita bangun, kita dah niat dah untuk menghormati guru kita. Adapun orang yang bangun kemudian tadi, sudah tentu dia bangun dalam keadaan bukan untuk menghormati Tok Guru, tetapi dia bangun kerana orang lain bangun. Beza tak? Sama-sama bangun, tapi orang yang bangun kemudian sikit, dia lain niat dia, ataupun dia terkemudian sikit niat dia. Dia hormat jugalah, semua orang hormat, dia pun niat juga. Dan ada setengah pula orang yang dia faham macam ni. Dia faham bila bangun, dia kata yang tu bukan niat, kan, bangun bukan niat. Niat tu dia kata usolli, macam kita sembahyang tu, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat tunai makmum kan ta'ala. Tu baru niat. Dia pun bangun, saja aku bangun saja aku bangun kerana menghormati Tok Guru ni, kerana Allah Ta'ala. Lambat dia bangun, pasal apa? Duk niat. Tu silap niat tu, kata niat bukan tu kan. Tu lambat. Tak, kadang-kadang kita dah nampak sahabat-sahabat kita yang Allah Akbar 10 kali tak boleh lagi, pasal dia bukan dia niat. Dia duk hormat Tok Guru, dia duk niat tu. Ada pula kan, kita niat nak hormat Tok Guru, duk saja aku hormat Tok Guru, sama duk bangun tu duk sebut tu, saja aku hormat tu dah kan. Yang tu bukan niat, itu dipanggil talafuz ataupun dipanggil lafaz niat. Adapun niat yang mana? Niat yang masa kita nampak Tok Guru tadi, kita bangun kerana nak menghormati dia, dah terlintas dalam hati, lintasan hati untuk menghormati Tok Guru. Hak tu baru niat. Hak usolli tu bukan dia, hak usolli lafaz dia saja. Lafaz. Jadi begitu juga kita dalam hal keadaan macam ni. Maknanya kita, walaupun kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, cantik dengan penuh bertajwid dan sebagainya, tapi bukan kerana membesarkan Allah, bukan kerana bersyukur kerana Allah, tetapi kerana selain daripada Allah, maka di sana walaupun kita sebut cantik, molek bismillah kita, alhamdulillah kita cantik, tidak berguna dan tidak memberi manfaat apa-apa pada kita. Kosong. Kerana apa? Kerana tujuannya kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dituju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita kata alhamdulillah itu segala puji-puji sudah tentu bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca tadi pun, kita dah menyerah segala amalan kita, keberkatan, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba yang lain kita tujukan kepada yang lain, maka sudah tentu amalan yang kita lakukan itu sia-sia dan tidak memberi manfaat apa-apa kepada kita. Kemudian bila kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin,
Ayat yang ketiga ialah Ar-Rahmanur Rahim. Artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Arti dan terjemah dalam bahasa kita ialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di waktu itu hendaklah anda tinjau di dalam hati segala macam kelembutan Allah kepada sekalian makhluknya. Bila kita baca sifat Ar-Rahmanur Rahim, sifat Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, ataupun diletakkan artinya di sini yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini Ar-Rahman penyayang, pengasih, ataupun Ar-Rahman ini sebagai sifat pemurah, Ar-Rahim sebagai sifat pengasih atau sifat penyayang. Ini dua sifat yang hampir sama, kan? Bunyi daripada wazan dia Ra, Ha, Mim, Nun. Yang ni pula Ra, Ha, Ya, Mim. Kedua-duanya sifat yang digunakan selepas daripada Bismillah, menggunakan dua sifat Allah, iaitu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, iaitu dua sifat yang melambangkan tentang kehalusan dan kelembutan